Jadi kita dah bersama dengan Mazda CX-8 diesel ni daripada hari Jumaat, hari ni hari Isnin Dan sepanjang dia bersama dengan kita dah travel saya kurang 1,300 km. Di mana kita travel 1,000 km pada hari Sabtu untuk pergi ke Muar dan menyusur jalan penarikan, iaitu satu laluan perdagangan purba, Nation Portage, daripada Kuala Muar hingga ke Kuala Pahang. Jadi itu pusingan tu, dan untuk kembali ke Kuala Lumpur bersama dengan kawan kita Saudara Merah Silu, mengambil lebih kurang 1,000 km dan kita melalui seperti yang boleh bayangkan laluan lebuh raya, laluan jalan bandar dan juga jalan negeri dan juga jalan kampung dan jalan felda. Jadi kita dapat merasakan pelbagai situasi untuk kereta ni. Dan tujuan utama saya ambil laluan tu pasal saya nak tengok sendiri dengan mata kepala saya sendiri, iaitu jalan penarikan tersebut. Dan bila ada peluang untuk memandu sebuah kereta yang saya rasa sesuai sangat untuk perjalanan ni lah. Sebenarnya saya tak berapa pasti sama adanya kereta yang perjalanan ni, tapi saya kira sebuah SUV ialah satu pilihan yang bagus, kerana kita tahu jalan tu mungkin tak berapa elok di setengah-setengah tempat Dan yang keduanya, kita nak uji dia punya fuel consumption lah, kadar penggunaan bahan api, pasal ini ialah Skyactiv diesel. Dan kita nak tengok adakah dia berbeza dengan Skyactiv petrol, pasal sebelum kita dah uji CX-8 ni yang petrol kan. Dan yang of course yang terakhir sekali kita nak tengok sama ada yang sebelum ni saya rasa impress dengan Mazda CX ini, pasal kita memandu kebanyakan di atas lebuh raya dan jalan bandar lah. Tapi kali ni kita ada peluang untuk nak lanyak dia betul-betul kat jalan kampung Nak tengok sama ada dia punya chassis setup tu sesuai ke tidak untuk kegunaan keluarga, adakah ia terlalu keras untuk jalan-jalan yang tidak elok, dan adakah ini sesuai untuk kita hustle dia laju lah. And how does the transmission and engine work. So secara keseluruhannya bolehlah saya katakan bahawa pada mula tu kita memang biasa impress dengan dia punya quietness. Kereta ni memang feels very quiet. Ini kan kita dengar bunyi enjin kat belakang kan, tapi di dalam kabin memang senyap. Dan pemanduan pagi tu di atas lebuh raya tak ada isu sangat awal pagi, jadi kita menggunakan dia punya cruise control lah. Sayangnya kereta ni satu lah, 1000 kali sayang, dia tak ada adaptive cruise control. Pada saya itu satu kekurangan yang agak serius jugalah. Tapi kita sekarang berada di tahap di mana orang baru saja mula nak faham pentingnya adaptive cruise control tu, dan mungkin ramai yang masih belum betul-betul appreciate the importance of it lah. Saya rasa ini satu important feature. It's not a luxury feature, it's a very important feature because it's a fantastic safety feature, and it's a fantastic stress reliever. Dan banyak kemalangan berlaku, kita tengok tak kira lah, kemalangan kapal terbang ke, kemalangan kereta ke, motor ke, berlaku apabila kita penat dan kita kalut. Maksudnya bila kita penat dan kita kalut ni, kita tak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya. Dan sistem pemanduan adaptive cruise control ni dia sentiasa menumpukan perhatian ke jalan depan dan memastikan jarak kita selamat dan boleh tracking, lane tracking kan. Jadi bila dia tak boleh, dia beritahu kita boleh take over. So itu mengurangkan stres kita lah. So anyway, bila dah sampai ke Muar tu, kita mula melalui jalan-jalan lama. Dan di jalan-jalan yang mula-mula tu, bahagian di jalan negeri di Johor tu masih lagi jalan yang elok lah. So kita boleh mandu dengan agak laju juga. Dan selekoh-selekoh pula saya tak ubah pun masuk ke manual mode, saya biarkan auto mode saja. Untuk kat belakang kereta api tengah lalu, kalau dengar bunyi bising tu, saya ada di Subang Jaya ni. Jadi bila keadaan macam itu, saya rasa dia punya enjin tu, pasal masa bahagian mula-mula tu sampai ke Bahau tu, kita tidak mandu dengan sangat laju lah, pasal kita masih lagi quite the relax pace. Masa tu kita ingat kita ada banyak masa, so kita bawa relax. Dan the engine is beautiful, quiet. The gear change is nice, tak terasa. It's a very smooth gear change. Anyway, perjalanan ni kita ada banyak makan so nanti kita buat satu video khas tentang makan-makan kita sepanjang perjalanan ni. Dan juga ada video tentang jalan penarikan tu sendiri lah. Awak boleh cari kat bawah ni, kita ada link separate lah, pasal kalau tidak panjang video ni je 1 jam lebih mungkin. So bila kita dah sampai ke Bahau tu, dah lebih kurang pukul 2 lebih lah. Jadi masa tu kita dah rasa macam agak tertekan sikit, pasal nak mengejar masa daripada Bahau untuk pergi ke Kuala Bera dan terus langsung ke Pekan. Jadi jalan yang paling mencabar ialah daripada Bahau ke Kuala Bera lah, di mana kita melalui jalan felda yang banyak Kita pergi ke Bandar Seri Jempol, kemudian masuk ke felda, nama saya tak ingat lah felda tu. Anyway, kita laluan itu agak mencabar juga, pasal laluan satu sempit kan.
Jadi bila sempit tu satu hal, laluan tu juga laluan yang digunakan oleh lori-lori yang mengangkat kelapa sawit. Jadi bila jalan kelapa sawit ni, kalau awak pernah duduk kat area kelapa sawit, awak tahulah dia punya jalan tu sebenarnya crown dia tu tinggi, tepi tu ganap lah, dia memang tinggi kat tengah aja pasal lori kelapa sawit tu dia berselisih gitu kan. Dia makan tepi jalan tu, so bahagian tepi jalan tu kadang-kadang tu ada lopak dan lubang, dan kadang-kadang dia dah masuk selekor pun kita nampak nak kena brake. And at that time I realise yang the CX-8 tu memang a very good choice for the trip lah. Pasal it's an SUV with a with long suspension travel. So ada jalan-jalan yang bergalun tu kadang-kadang kita tak sempat nak brake, dia tak crash and dia tak melambung. So dia absorb jalan ke keadaan jalan tu sangat baik. Dan secara keseluruhannya I think one yang saya tak sempat nak mengelak pecah jalan yang terlanggar, tapi tak ada masuk, kekasaran tu tak ada masuk ke dalam lah. Kita dengar bunyi gerung-gerung dan kita jalan terus lah, tak ada apa-apa. But otherwise lomba bump yang alunan tu memang tak trouble dekat so much lah. Of course kita tak memandu dengan sangat laju, cuma nak mengejar masa sikit lah. Dia bila lepas pada ke Kuala Bera tu, jalan daripada Kuala Bera ke Pekan, itu jalan yang sangat cantik, dan di situ saya dah nak mengejar masa mula-mula tu. Jadi saya bawa agak-agak laju juga, menggunakan manual mode lah, di mana kita, dan bestnya kereta ni dia punya gear change tu memang of course slightly conservative lah, dia cepat sikit naik kan untuk in normal condition. Bila you bawa laju, they kind of hold the gears a bit longer. Biasalah adaptive gearbox yang baru-baru ni kan. Tapi bila kita nak lebih lagi additional punya control, you tolak pergi ke kanan, masuk M mode, dia akan drop satu gear. Dan selalunya itu tak cukup lah untuk masuk corner, you kena drop satu lagi gear. So you dekat the braking point tu, you tolak, masuk kanan, masuk manual mode, so dia brake dan dia downshift sekali satu gear. Jadi just before turning punya point, you tolak lagi sekali, drop satu lagi gear into the corner, 2 gears below daripada you masuk tadi. So in that way memang kereta tu steady bila masuk gear, masuk ke corner, dia dah ready. Dan because yang diesel version of the CX-8 ni datang dengan all-wheel drive, it means that you boleh turn in late and power out early. So bila you turn in late, and it's important lah, jangan nak masuk corner terlalu laju, pasal all-wheel drive dia tend to understeer. So you turn in a little bit late and then you just power out awal. So the car will just track into the corners quite early. Jangan push to the limit lah. Bila on to the limit memang it will just understeer. But if you turn in if you enter the corner at the correct speed, and kalau you nak betul-betul agresif, trail brake and then turn, let the tail stick out a little bit, so you get slight oversteer and then you tekan lah. But this is an SUV kan, so kita masuk brake awal, masuk turn in cantik and power out early, and the car will just follow into the corners beautifully. The steering is quite precise despite a lot of torque and power going through. It's quite precise, it's hardly, because badan kita taklah push maximum, itu 60-70%, so it's beautiful, it tracks masuk into the corners beautifully. And yang best juga, even the seats are very supportive, and because the suspension is well judged, dia tak crash, dia tak penat kereta ni. So after travelling around almost 700 km daripada KL ke Muar ke Pekan, saya masih lagi cukup selesa untuk mandu terus balik ke Kuala Lumpur dan ke Sungai Buaya untuk menghantar kawan kita Mirasi Blue. 1000 km, balik sampai rumah dah 1100 km. So long distance driving is not a problem with this car. And the second row of seats on Mas Sunday tu, kita test the second row of seats pula, and bawa my family pergi ke Sungai Besar, lepak ke Tanjung Karang. Dan memang the second row of seats tu, my wife tak complain, kata memang best sangat second row seat tu, lapang, selesa, dengan cukup facility. Dekat belakang, kat tengah-tengah tu, dia punya storage box tu punya besar dalam, boleh macam ada storage locker lah, kira it's a big storage box kat tengah-tengah in between the second row of seats tu, cukup simpan macam-macam barang lah. Dan in fact yang kat depan pun macam-macam barang, dan dua-duanya ada dua USB outlet. Yang kat depan tu satu untuk the punya connection, tapi yang kat belakang dua-dua untuk charging, dua-dua 2.1 amp. So kalau ada peranti besar pun cukup bagus untuk charging. Ini ruang tempat duduk belakang. Yang ini variant diesel ni, dia datang dengan dua kursi lah kat bahagian barisan kedua ni.
Dan di tengah ni dibahagikan dengan the konsol yang besar ni sebenarnya. Kalau awak tengok konsol ni, dia sampai ke bawah dan ada sebabnya ruang tu sampai ke bawah. Ni memang kotak yang sangat besar kat dalam ni yang ada, yang boleh kita gunakan untuk simpan berbagai-bagai lah. Hampir lebih daripada setengah lengan dalamnya. Dan di situ kita tengok ada 2 storage outlet, power outlet. Di sini ada cup holder dan ada seat warmer, so you boleh panaskan kerusi lah. Dan of course kat belakang ni memang CX-8N biasa pun terserah saya ada aircon controls untuk temperature dan juga untuk kawal fan. Dan yang menarik ni dia ada juga mode untuk kawal blower direction, so you boleh ambil udara hanya daripada atas ataupun atas dan bawah, which is very useful especially bila kita nak lebih selesa, kita nak atas bawah pun sejuk, kaki pun nak sejuk, then this is a nice one. Especially saya find it bila kita pergi tempat sejuk lah, nak pakai warm temperature ni, dia sesuai lah dengan lebih pada 25 kan. Kadang-kadang macam kita naik Cameron Highland ke, kita nak panaskan kabin, dan memang the ability to tembak udara panas ke kaki itu sangat penting. Ni awak boleh tengok saya punya kedudukan ni. Kursi ni memang setting saya, dan ruang lutut masih lagi banyak, so selesa. Dan kat buang kaki ni pun ke bawah kursi depan, so memang selesa. Dan kursi ni sebab kita boleh sandarkan, jadi kita boleh sandarkan betul-betul untuk sampai terbaring. Jadi kalau kita penat atau perjalanan jauh, kita boleh baring dan tutupkan bidai. Dan sangat selesa kabin ni kat belakang ni, cozy and gelap. And because bumbung the roof liner itself is black, as a dark roof liner, so the whole cabin rasa dark and cozy even in the daytime. And satu lagi yang saya berkenan lah in terms of the trim level for the diesel ni ialah penggunaan ni kayu jenis unik ni lah. Jadi kayu jenis unik ni saya tak tahu jenis apa kayu dia, warna nak panggil, tapi nampak macam natural colour. Very nice, it's very nice. And then dia punya material yang digunakan sampai ke atas ni ada berbalut dengan kulit lah. Di sini semua lembut, so almost everything that you touch is soft touch. Bila kita tengok kat sini ada hard plastik, tapi yang lain semua soft touch. Kat tepi ni pun dibalut dengan kulit, ada leather wrap. So that's nice. And as this one is masalah piano black lah, saya tak berkenan piano black jadi macam ni. Jadi saya dah hantar kereta ni cuci, tapi sengaja saya tak lap yang ni, nak biarkan untuk ambil video ni. Tunjuk kata piano black ni saya tak berkenan sebab ni lah. Lebih berkenan kalau ada cara kemasan yang lain lah. Saya tak tahu lah apa penyelesaian dia. Sekarang ni very popular piano black, memang I don't like it. Tapi nak buat matte black pun tak cantik, so they have to figure out different kind of trim lah kat sini untuk menjadikannya lebih cantik lah dan lebih kemas. Dan macam saya cakap tadi, kita tengok ruang tempat duduk belakang ni agak besar, dan kursi dia pun besar dan selesa, tak macam MPV lain yang nampak sempit. Anyway, review seat belakang ni semua kita dah buat untuk video sebelum ni, awak boleh tengok. And yeah, overall this diesel version to me is the most perfect package untuk Mazda CX-8 lah. Kalau awak peminat Mazda CX-8, tak ada pilihan yang lain lah. And the third row of seats is in this car memang still quite comfortable, boleh duduk untuk short to medium distance drives. Tapi kalau anak-anak kecil bawah umur 15 tahun, dia masih lagi boleh duduk kat belakang lah. It's quite comfortable, but preferably untuk belakang third row seat tu paling selesa untuk kanak-kanak 12 tahun ataupun ke bawah. But it's still more comfortable than many SUVs lah yang 7-seater. Jadi macam saya cakap tadi, kereta ni tak ada apa sangat yang saya nak rasa yang perlu diubahkan. Jadi variant diesel ni antara saya rasa variant yang paling lengkap lah untuk Mazda CX-8 ni. Yang kurang ni ada benda, mungkin ada 2-3 perkara yang saya nak improve ataupun tukar untuk kereta ni. Adalah pertama sekali piano black finishing lah. Piano black finishing tu a bit of a problem for me. Selalu sangat nampak senang sangat nampak kotor, dan saya semak tengok benda tu
Dan yang keduanya ialah dia punya tak ada adaptive cruise control lah. So adaptive cruise control tu to me is an important safety feature. Jadi saya harap sangat-sangat lah bahawa Mazda Malaysia dan juga Mazda Corporation Japan boleh figure out a way to allow the adaptive cruise control to be fitted to this car dengan harga yang tak meningkat banyak sangat lah, especially during maybe the facelift, especially now that kereta ni locally assembled lah. And hopefully I'm hoping that the diesel version will be more popular than the others. So dah ada a few friends yang beli diesel version, so they understand the benefit of having a diesel, the fuel economy and all that lah, and additional torque and just a great package lah. Actually dia punya gearbox and engine combination tu is a really good package. It's not super powerful, but it's just has enough power to get it going energetically lah. So itu rasa semangat lagi masa kereta ni, dan enjin menjimatkan. Ini dia engine bay Mazda CX-8 diesel. Komplain dia satu je, kereta besar macam ni patutnya dia punya bonnet ni dah ada gas strut lah, berat nak angkat. Especially kalau orang perempuan lah, kalau kita orang lelaki tu boleh, tapi kalau sebelah tangan pun susah jugalah, kena angkat dua tangan lah, agak berat juga. So engine ni memang kat luar ni bunyi macam bising, tapi tak salah sebising macam diesel dulu-dulu lah. So for modern diesel, this is like par for the course. Tapi kat dalam kabin memang tak terasa bunyi So secara keseluruhan kita tengok kereta ni, dia punya reka bentuk tu memang saya berkenan lah, makin lama makin suka. Saya rasa kereta ni tak ada masalah kalau saya nak bagi 8 pun lah untuk reka bentuk luar. Untuk reka bentuk kabin, Mazda tends to be a little bit minimalist, dan saya tak suka hitam all the way so I'll give it a 7.5, an average score, slightly above average score lah, because I think the material quality is nice and the seat is very supportive, and the power function and the ergonomics semua quite good. The only thing yang ergonomic dia yang saya tak faham, it's not ergonomic, it's more like the user interface, is the navigation. Agak sukar untuk padamkan navigation tu punya bila kita salah masuk kan, jalan tu kita dah nak ubah destinasi, kita dah halfway, kita decide nak pergi tempat lain, agak sukar, not so intuitive untuk kita matikan dan start a new destination. So that's a little bit of a complaint for me. So in terms of the design tu, I bagi dia 7.5 lah. Practicality of the cabin, I think that's really good in this particular one yang 6-seater ni. I bagi dia 8 because so much storage space, power outlets and high power punya charging pula tu. Dari segi driving ability kereta ni is quite impressive for a large car. I'll give it a 7.5. In terms of the value for money, this is about 200,000, so that's not cheap, because you can get, let's say, a similar diesel powered vehicle daripada mungkin Kia ataupun Hyundai for maybe a bit less, but this one has the advantage of being a very good drive lah. So for example, there's a friend of mine yang pakai kereta ni dan juga Kia Carnival so both diesel, but it has a very different character. The Carnival is bigger, more comfortable for long drives for families, tapi untuk his purposes, the CX-8 is just as comfortable pasal second row tu lapang, and because he uses a driver dia bawa driver dia pun suka, driver dia tak penat, so it's all quite a good package lah. Cuma the obviously the Carnival is slightly cheaper, and it's not an SUV lah, that is more an MPV. So overall, in terms of value for money, I think it's a 7.5. So secara keseluruhannya kereta ni is a 7.5 out of 10, which is really good. In terms of the fuel economy, I find it better than the petrol lah, because kita consume habis sampai ke pekan tu about 670-680 kilometers lah, which was exactly what the tank what the meter said that would travel 675. Tak saya dapat kereta tulis 675, which is about exactly that amount of time, distance yang kita travel sebelum tangki tu habis lah. And you have to bear in mind kita bawa agak agresif lah, so because the trip computer ataupun the fuel economy computer tu dia work on averages so dia dah tahu dah average driver sebelum ni, and kereta ni memang kereta test drive, so I'm sure driver-driver yang bawa ni sebelum pun agak agresif at some points in the driving tu, pasal memang untuk testing. So the calculation tu quite accurate lah. I think kalau you memang biasa bawa lebih jimat, dia akan tunjuk slightly more this range than that what we achieve. Okay, sampai situ saja review kita kali ini.
Kalau awak rasa berguna, tolong saya terima kasih kerana tengok sampai habis lah mula-mula sekalian. Nanti kalau rasa berguna, tolong kongsikan dengan kawan-kawan dan tekan butang like tu, dan juga tekan butang subscribe. Kita nak sampai 50,000 subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya harap kita boleh tambahkan lagi lah. Benda Malaysia, benda yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.